Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati barisan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berpetuah ini kita diketemukan dalam satu majlis, yakni penjelasan tentang satu perjuangan. Kita mengenali UMNO sejak ditubuhkan 1946, tetapi kita belum mengenali sebenarnya bahawa perjuangan UMNO yang ditubuhkan ini adalah berlandas merupakan satu ibadah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itulah usia UMNO yang bertahan selama 60 tahun ini adalah hasil daripada pertolongan Allah. Kerana tertubuhnya UMNO pada tahun 1946 oleh tokoh-tokoh pada ketika itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi menyelamatkan sebuah bumi Islam yang pernah dijajah selama 446 tahun. Hasil kesedaran ini, maka lahirlah seorang tokoh, yakni Datuk On Jaafar Allahyarham, yang memikirkan betapa pentingnya orang Melayu yang hidup secara nafsi-nafsi, kesan daripada penjajahan selama 440 tahun dengan dasar divide and rule-nya. Maka orang Melayu yang hanya hidup terpinggir di kawasan-kawasan pedalaman. Tetapi hasil daripada pemikiran Datuk On dan juga ahli-ahli orang Melayu yang berpendidikan pada ketika itu, yang sebilangan besarnya adalah para guru, maka memikirkan bagaimana nak menyatu padukan orang Melayu. Maka disitulah gerakan demi gerakan dijalankan. Dan akhirnya sampailah pada satu ketika pada 11 hari bulan April tahun 1946. Maka 36 kesatuan Melayu dah bersetuju menurunkan tanda tangan untuk penubuhan UMNO. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi SAW bahawa penyatuan orang Melayu, persetujuan orang Melayu daripada 36 kesatuan Melayu seluruh negara, berketepatanlah dengan hadis Nabi, alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah aw kama qala. Maka apa disabdakan oleh baginda Rasulullah, bersatulah kalian, sesungguhnya kejayaan pertolongan Allah kepada mereka yang bersatu. Jadi hasil daripada perjuangan tertubuhnya UMNO yang berlandaskan kepada apa disabdakan oleh baginda Rasulullah. Maka sebab itulah UMNO dapat meneruskan perjuangannya. Hasil daripada penyatuan orang Melayu seperti mana dikehendaki oleh baginda Rasulullah. Hasil daripada pertolongan Allah. Maka hari ini UMNO dapat bertegak selama 60 tahun usianya. Merupakan parti yang tertua dalam negara hatta di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Berdasarkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Apa ditegaskan Allah di dalam ayat ini, berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi hasil daripada pertubuhan UMNO tadi ialah perpaduan. Maka Allah telah menegaskan bahawa perpaduan itu hendaklah dipelihara. Penyatuan ini hendaklah dipelihara. Karena perpaduan dan penyatuan inilah yang memberi kekuatan kepada perjuangan. Maka elakkan permusuhan. Elakkan persengketaan. Karena kita berpegang kepada tali Allah makna jamaah. Menurut pandangan ulama mutabar terdahulu, khususnya Imam Al-Qurtubi, telah mengatakan bahawa tali Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah jamaah.
Apabila disebutnya jamaah di sini adalah penyatuan, ialah perpaduan. Dan Allah melarang kita daripada berbalah. Jadi maknanya di sinilah yang akan membawa kepada kekuatan orang Melayu. Dengan pegangan kepada hadis Nabi SAW, dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, yang menjadi teras kepada perjuangan UMNO. Inilah yang merupakan ibadah dalam perjuangan UMNO. Dan Al-Quran dan hadis adalah landasan. Apabila ditegaskan watasimu bihablillah jami'an wa la tafarruqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka digambarkan bagaimana permusuhan sebelumnya yang diceritakan di dalam ayat ini kaum jahiliyah sebelum datangnya baginda Nabi SAW dengan Islamnya dan membawa akidah kepada umat pada ketika itu. Mereka hidup dalam keadaan berpecah. Mereka hidup dalam keadaan berbunuh-bunuhan. Mereka hidup dalam keadaan persengketaan dan peperangan. Tetapi atas pertolongan Allah, maka Allah telah menjinakkan hati-hati mereka. Akhirnya dengan akidah Islam, mereka bersaudara. Maka bersaudara ini merupakan nikmat. Jadi inilah yang ditegaskan dalam perjuangan UMNO. Bahawa perpaduan dan persaudaraan ini adalah nikmat. Apabila disebutnya nikmat, maknanya kita akan mengecapi keamanan. Dengan nikmatlah kita akan mencapai kesejahteraan hidup. Dengan nikmatlah kita akan mencapai kebahagiaan. Jadi, apabila ditegaskan Allah di dalam ayat ini jelas kepada kita. Dan disambungnya dalam ayat ini apabila disebut wa kuntum ala syafa qufratin minan nar, sebelumnya mereka berada di tebing lubang neraka. Bagaimana keadaan umat jahiliyah dulu dalam keadaan bermusuhan. Mereka hidup dalam keadaan menderita. Mereka hidup dalam keadaan kemusnahan. Tetapi kalau dilihat kepada perjuangan dan negara kita, selama 446 tahun negara kita dijajah. Maka wa kuntum ala syafa qufratin minan nar, sebelumnya mereka berada di tebing lubang neraka. Dan sebelum tertubuhnya satu perjuangan UMNO, pertubuhan UMNO, 446 tahun negara ini dijajah. Dan bagaimana kita melihat kehidupan masyarakat rakyat, khususnya orang Melayu, yang ditindas di zaman penjajahan. Hatta di zaman British. Hatta yang lebih teruk di zaman pemerintahan Jepun di dalam negara kita. Maka dipadankan dengan ayat ini, jelas. Wa kuntum ala syafa qufratin minan nar. Fa anqadzakum minha. Allah selamatkan mereka. Bagaimana yang disebutkan Allah selamat? Setelah adanya satu perjuangan penyatuan orang Melayu. Maka akhirnya nasib orang Melayu yang ditindas, yang ditekan, akhirnya dapat dibela. Hasil perjuangan UMNO. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Inilah keterangan-keterangan Allah yang jelas yang menjadi pegangan kita. Jadi oleh itu, dalam satu perjuangan yang bernama UMNO, hatta penyatuan orang Melayu, baik masa lampau maupun pada masa akan datang, elakkan permusuhan. Elakkan persengketaan. Karena perjuangan UMNO ini akan membawa kejayaan kepada orang Melayu dan umat Islam di bumi Malaysia. Hatta penduduk-penduduk dalam negara. Kalau kita lihat kepada ayat berikut, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair. Apabila ditegaskan Allah, naklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan. Jadi perpaduan yang diseru pada hari ini ialah kebaikan. Keamanan yang kita seru pada hari ini ialah kebaikan. Hatta agama, pegangan akidah di kalangan umat Islam menjadikan negara sebagai negara Islam, agama Islam sebagai agama rasmi. Inilah seruan kita kepada kebaikan. Seperti mana yang difirmankan Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang kita menyeru kepada kebaikan. Kita nak elak daripada segala perkara keburukan-keburukan, segala perkara mazmumah dalam hidup masyarakat ini. Maka diterapkan dengan ajaran-ajaran agama. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Ini menjadi tanggungjawab kerajaan. Inilah menjadi tanggungjawab perjuangan kita, UMNO, bahawa kita sentiasa mengajak kepada kebaikan dan perkara-perkara yang ma'ruf. Dan kita mengelakkan dan menjauhkan perkara-perkara yang mungkar, yakni permusuhan,
perbalahan dan segala amalan-amalan mazmumah dalam masyarakat supaya dielakkan. Apabila Allah tegaskan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, maka kita nak mengharapkan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perjuangan yang kita perjuangkan di bawah satu nama Pertubuhan UMNO untuk orang Melayu, untuk generasi yang akan datang. Maka kekuatan kepada orang Melayu mestilah kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Elakkan permusuhan seperti mana ditegaskan tadi. Dan Allah juga telah memberi peringatan kepada kita. Kalau kita baca pada ayat yang berikutnya, wala takunu kallazina tafarraqu. Larangan Allah dan perhatian Allah, jangan ada di kalangan kamu berbalah daripada sengketa. Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ingatlah keterangan-keterangan Allah yang jelas di dalam Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi. Karena apabila kita berpegang dan apabila kita berjuang atas landasan Islam dan elak daripada permusuhan dan memegang segala keterangan-keterangan ini, karena kita nak menjauhkan wa ulaika lahum azabun azim, karena kita takut bahwasanya azab Allah itu amat dahsyat. Apa dia azab Allah yang dikatakan dahsyat? Yakni apabila berlaku perpecahan, apabila berlaku pemusuhan. Kalau Melayu dengan Melayu, hatta di dalam UMNO berbalah, mungkin kita akan hilang kuasa. Kalau Melayu dalam UMNO, hatta Melayu dalam mana-mana parti pembangkang yang lain terus berbalah, mungkin kita akan dijajah semula. Inilah perkara yang membimbangkan kita. Bahawa peringatan Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memungkirkan janjinya di dalam Al-Quran. Hari ini tergambar kepada kita dengan begitu jelas. Bagaimana Allah telah memperlihatkan kepada kita dengan mata kasar di depan kita. Apa yang berlaku, apakah peristiwa yang berlaku di bumi Iraq sekarang. Bagaimana pemusuhan di kalangan sesama Islam di bumi Iraq. Dengan golongan Kurdi Syiah dan juga golongan Sunninya. Akhirnya Allah telah balakkan bumi Iraq. Yang satu ketika kita sanjung sebagai pusat ilmu pengetahuan. Hari ini hancur dan dilenyapkan. Runtuh satu kemerdekaan. Sebab itulah apabila disebutnya. Wa ulaika lahum azabun azim. Sesungguhnya azab Allah itu. Kalau kita rojok dalam kitab tafsir Al-Azhar. Apa dia yang dimaksudkan dengan azab Allah? Maka dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Azhar. Azab Allah kalau di dunia. Kalau di akhirat, ialah neraka. Tetapi azab Allah di dunia ialah apabila jatuhnya sebuah kerajaan merdeka. Apabila negara dijajah semula, rakyat akan menderita. Rakyat akan merana. Rakyat akan sengsara akibat penjajahan semula. Maka inilah perlu dijaga. Inilah perlu dipupuk. Yakni perpaduan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Khususnya masyarakat Malaysia. Walaupun dalam perjuangan UMNO kita menghadapi perselisihan pendapat. Bukan menjadi satu perkara baru dalam senario perjuangan. Hatta perselisihan pendapat yang berlaku di dalam UMNO ini kalau menurut Islam merupakan satu rahmat Allah. Karena perselisihan pendapat ini adalah untuk mencari kebaikan. Hatta di zaman awal penubuhan UMNO. Dalam nak membentuk dan nak meluluskan. Yakni penggunaan bendera contohnya. Berlaku persengketaan. Berlaku perbalahan. Sebenarnya itu adalah percanggahan pendapat. Sehingga ada tokoh-tokoh penting di dalam UMNO. Allahyarham Ishak Haji Muhammad yang di Pak Saku dan juga Ahmad Bostamam. Yang telah menentang supaya penggunaan bendera UMNO yang berwarna merah putih yang menyamai bendera Indonesia perlu ditolak. Atau tak diterima pakai sebagai bendera rasmi UMNO. Tetapi yang kata rahmat, suara perjuangan ini menurut Islam adalah secara majoriti. Akhirnya 34 suara masih mempersetujui. Maka bendera UMNO merah putih diguna pakai sehingga hari ini. Dan berkekalan 60 tahun usia UMNO.
menunjukkan walaupun Ishak Haji Muhammad Pak Saku dan juga Ahmad Bostamam keluar daripada UMNO, UMNO masih kukuh, UMNO masih utuh, dan UMNO masih dapat mempertahankan perjuangannya sehingga ke hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita melihat Datuk On Jaafar, pengasas UMNO, seorang tokoh yang hebat dalam lipatan sejarah. Juga berlaku satu peristiwa di zaman Allahyarham Datuk On. Apabila cadangan beliau nak memasukkan bukan Melayu di dalam perjuangan UMNO. Juga ditentang oleh orang Melayu pada ketika itu. Yang dikatakan rahmat di sini, cuba tuan-tuan saudari bayangkan. Kalau sekiranya dalam satu perjuangan bahtera, perjuangan UMNO ini, terdapat yang bukan Melayu di dalamnya, apa akan jadi kepada nasib orang Melayu? Jadi apabila timbulnya bangkangan ini, walaupun Datuk On kecewa atas sebab pandangannya yang tak diterima, tetapi perjuangan UMNO tetap kukuh. Perjuangan UMNO tetap utuh. Dan UMNO hari ini berdiri hanya keahlian di kalangan orang Melayu sahaja. Sehingga ke hari ini sambutan di kalangan orang Melayu terhadap kepimpinan perjuangan UMNO telah menjangkau sehingga 3 juta lebih. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun kita menolak yang bukan Melayu, maka pandangan setengah pada setengah pendapat cendekiawan pada ketika itu, biarlah pendatang asing yang dimasukkan oleh penjajah ini, mereka hanya sekadar menumpang. Hatta mereka mencari rezeki dengan perniagaan mereka tanpa melibatkan dalam satu perjuangan. Jadi atas pertolongan Allah, akhirnya kita juga bekerjasama dengan mereka setelah mereka menubuhkan parti-parti politik yang berasingan. Seperti mana orang India dengan menubuhnya, dengan penubuhan MIC-nya. Begitu juga orang Cina dengan penubuhan MCA-nya. Tapi akhirnya, demi kekuatan, demi satu perjuangan berbagai kaum dalam negara, maka akhirnya kita mencapai kemerdekaan hasil penyatuan daripada 3 kaum ini yang diluluskan oleh penjajah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun hubungan kerjasama kita dengan bukan Islam, kita juga menerima berbagai-bagai tentangan dan cabaran. Setengah pada setengah pihak telah menganggap bahawa berkawan dengan bukan Islam hatta yang kafir ini, maka dihukumnya kita pada satu ketika berkawan dengan kafir menjadi kafir. Inilah keadaan yang menyebabkan sekali lagi orang Melayu berbalah dan berpecah. Tetapi merupakan satu hikmah yang mana pentingnya bagi kita dalam perjuangan UMNO, kita mesti memperjelaskan bahawa perjuangan UMNO merupakan ibadah berlandaskan Al-Quran, bahawa hubungan kita dengan bukan Islam adalah tidak bercanggah mengikut Al-Quran. Malah membawa kekuatan kepada kita. Karena perkara ini berlaku selepas daripada penubuhan Parti PAS, yang telah menganggap bahawa kerjasama dengan bukan Islam dan mereka telah memperalatkan Al-Quran bagi mengelirukan umat Islam. Maka adalah menjadi tanggungjawab kita orang UMNO untuk memperjelaskan kebenaran Al-Quran yang telah dipersendakan, yang telah dipermainkan oleh mereka yang hanya semata-mata berkepentingan. Seperti mana yang pernah diwarkan oleh pembangkang pada satu ketika, dengan mengambil dalam satu surah, yakni dalam surah Al-Imran ayat 28. Maka dibacanya hanya separuh daripada ayat ini. Dan di sinilah timbulnya kebimbangan kita. Apabila dibacanya, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Hanya dibacanya separuh ayat, maka diterjemahkan kepada umat Islam. Maka dengan mengatakan bahawa janganlah mengambil orang kafir menjadi pemimpin aulia di kalangan kamu orang Islam, dengan mengenepikan orang Islam, bagi mereka yang buat demikian, maka terputus hubungan dan pertolongan Allah. Maka mereka telah menjadikan ayat ini sebagai bahan modal bagi mereka memecah belahkan penyatuan orang Melayu. Dengan mengatakan bahawa siapa yang telah berkawan dengan bukan Islam, UMNO. Siapa yang mengambil orang bukan Islam menjadi pemimpin ialah UMNO. Hatta mereka mendakwa bahawa UMNO telah mengenepikan mereka, orang yang beriman.
Maka dikatakan bahawa tidak ada pertolongan Allah dalam perjuangan kita. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat harus faham bahawa ayat yang disentuh oleh pihak pembangkang ini hanya separuh. Sebab itu apabila dibacanya tafsiran pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ditanya oleh Harun Ar-Rasyid akannya, sejauh mana kamu mengetahui Al-Quran? Maka disebutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa aku tahu di mana nak dimulakan ayat dan kesudahannya. Dan aku tahu di mana ayat kecam dan di mana ayatnya rojok. Aku tahu di mana ayatnya nasih, di mana ayatnya mangsuh. Dan ayat umum serta ayat yang khusus. Jadi apabila dibacanya ayat yang kecam dan tidak yang rojok, maka di sinilah perjuangan UMNO nak memperbetulkan kesilapan pandangan ini. Yang menjadi kekuatan kepada kita bahawa UMNO yang berlandaskan Al-Quran memperjelaskan secara menyeluruh. Apabila tak disentuhnya illa antattaqu minhum tuqah wa yuhadzirkumullahu nafsah wa ilallahi masir. Karena tak dibacanya habis tentang ayat ini, maka kekeliruan berlaku. Menunjukkan bahawa UMNO begitu prihatin dalam soal agama. UMNO begitu mengambil berat tentang soal kesilapan golongan-golongan yang memperalatkan agama. Maka kita terpaksa memperjelaskan perkara ini secara menyeluruh supaya kefahaman masyarakat, supaya elak daripada kekeliruan, perbalahan dan persengketaan. Maka apabila disebutnya illa antattaqu minhum tuqah, maka dimaksudkan di sini bahawa Allah SWT tidak melarang kamu asalkan berkawan dengan bukan Islam. Tetapi kamu harus berhati-hati, berwaspada akan bahaya mereka. Maknanya Allah tidak melarang, tetapi kita harus waspada akan mereka. Wa yuhadzirkumullahu nafsah. Bagi Allah inilah satu petunjuk pengajaran baginya. Wa ilallahi masir. Pada akulah kamu akan kembali. Maka maknanya ajaran Allah dalam ayat ini terpaksa diperjelaskan kepada masyarakat. Bahwasanya tidak berkesalahan kita bekerjasama dengan bukan Islam. Kalau nak dikaitkan di zaman baginda Nabi SAW, semasa dalam satu peristiwa hijrah baginda Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang diperlakukan oleh baginda Rasulullah sesampainya di Madinah? Maka diwahyukan Allah kepada baginda. Karena kedatangan rombongan yang mengikut baginda Rasulullah yang menganut Islam hanya seramai 500 orang. Hatta di bumi Madinah kaum musyrikin Yahudi Madinah seramai 10,000 orang. Atas soal maslahah demi keselamatan umat Islam, maka Allah telah mewahyukan kepada baginda Nabi untuk mengadakan kerjasama dengan bukan Islam. Maka Nabi SAW akhirnya telah bersetuju mengadakan perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Maknanya, apabila UMNO mengadakan hubungan dengan bukan Islam atas soal maslahah menjaga keamanan negara, hatta baginda Rasulullah juga mengadakan hubungan dengan bukan Islam sestibanya Madinah atas wahyu Allah. Maknanya, perjuangan UMNO adalah berlandaskan sunnah baginda Nabi SAW. Karena menyamai seperti mana yang berlaku oleh baginda Rasulullah di Madinah, hatta kita memperlakukan setelah kita memerintah negara di bawah kepimpinan UMNO. Maka kita mengadakan kerjasama dengan bukan Islam. Kalau dilihat dalam Piagam Madinah, jelas terbukti persamaannya. Apabila disebutnya soal agama, maka Yahudi belanjakan dengan belanja mereka dalam urusan agama mereka. Begitu juga Islam memperuntukkan perbelanjaan hanya untuk orang Islam di Malaysia. Begitulah kita laksanakan di bawah kepimpinan UMNO. Bagi kaum bukan Islam, di segi ibadah, maka terserah kepada mereka. Tanggung pembiayaan bagi yang bukan Islam. Hatta kita yang memerintah sebagai sebuah negara Islam, kita tanggung perbelanjaan bagi orang Islam. Perkara ini adalah bersamaan dengan baginda Rasulullah di Madinah. Hatta disebutkan juga di dalam piagam ini, sekiranya kaum Yahudi diapakan musuh luar, tanggungjawab Islam membelanya. Begitu juga kalau Islam diapakan musuh luar, adalah menjadi tanggungjawab Yahudi membela Islam. Kalau kita melihat dalam senario politik tanah air, bahawa hasil daripada perjuangan kita UMNO meletakkan pemilihan, yakni pilihan raya, walaupun calon-calon daripada bukan Islam ditempatkan atas satu pakatan yang dinamakan Barisan Nasional. Maka kalau calon bukan Islam diapakan musuh luar, yakni tentangan daripada musuh politik, menjadi tanggungjawab Islam membela. Hatta kita beri sokongan walaupun bukan parti UMNO,
asalkan dia parti di bawah komponen Barisan Nasional, walaupun MRC, walaupun MCA, maka Melayu tetap memberi sokongan. Kerana mereka dicabar oleh musuh politik mereka. Ini adalah senario gambaran seperti mana yang berlaku di bumi Madinah. Hatta kita praktikkan negara kita, begitu juga kalau sekiranya calon Melayu, bahawa yang bukan Melayu bertanggungjawab walaupun atas tiket UMNO pertandingan, yakni Barisan Nasional, maka yang bukan Melayu memberi sokongan kepada orang Melayu di bawah perjuangan UMNO. Hasil daripada kerjasama inilah yang membawa kepada satu kekuatan kerajaan. Maka UMNO menjadi tulang belakang kerajaan yang boleh memerintah negara. Jadi saudara-saudari muslim-muslimat yang dirahmati Allah, ini gambaran. Sebab itu disebutkan juga dalam Piagam Madinah, baik Yahudi maupun Islam yang terikat dengan perlembagaan ini, masing-masing bertanggungjawab untuk menjaga keamanan Madinah. Apa bezanya dalam negara kita? Baik Melayu, baik Cina, baik India yang terikat dengan perlembagaan Malaysia, masing-masing bertanggungjawab untuk menjaga keamanan Malaysia. Maka perkara ini telah pun dilaksanakan oleh baginda Rasulullah di Madinah. Hatta kita laksanakan juga dalam pemerintahan kita di bawah UMNO sebagai tulang belakang kerajaan. Bermakna perjuangan UMNO menepati ibadah. Perjuangan UMNO menepati sunnah Nabi SAW. Inilah kejayaan yang dikecapi oleh UMNO. Apabila disebutnya bagi kaum bukan Melayu atau kaum bukan Islam, kerjasama kita harus kita berhati-hati. Yang keduanya, yakni dari segi kedudukan kerajaan. Dalam kedudukan kerajaan, penentuan jawatan. Menurut fiqh Islam, bahawa jawatan-jawatan yang penting tidak boleh diserahkan kepada bukan Islam. Maka ini ditentukan oleh Islam. Inilah hasil perjuangan kita yang berlandaskan Al-Quran. Berlandaskan agama syariat. Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya Ahkam As-Sultaniyah, hukumnya harus bagi jawatan-jawatan kepada bukan Islam pada jawatan yang tidak penting. Jawatan yang penting dimaksudkan di sini ialah Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak. Tidak boleh serah kepada bukan Islam. Sebab itulah daripada Perdana Menteri yang pertama hatta sehingga ke hari ini tidak diserah kepada bukan Islam. Kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak. Ini ditentukan dalam fiqh Islam. Yang keduanya, Menteri Kewangan. Tidak boleh serah kepada bukan Islam. Sehingga ke hari ini, bahawa Menteri Kewangan masih di tangan kita umat Islam. Hatta Menteri Pertahanan tidak boleh diserahkan kepada bukan Islam. Hatta hari ini masih di tangan umat Islam. Ketua Polis, Ketua Tentera tidak boleh diserahkan kepada bukan Islam. Hatta sehingga hari ini, Ketua Polis, Ketua Tentera masih di tangan umat Islam. Ini jelas menunjukkan bahawa kita menjalankan pemerintahan UMNO, melaksanakan amanah pemerintahan ini adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan juga pada pandangan syarak. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat kepada pembangunan yang berlaku dalam negara, walaupun timbul berbagai-bagai tanggapan masyarakat, sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO adalah menepati syiar dan syariat. Yang dikatakan syiar dan syariat di sini ialah melaksanakan segala tanggungjawab bagi keperluan rakyat. Hatta kalau kita bina jalan sekalipun, walaupun jalan yang kita bina, kalau kita baca dan kita mendengar pandangan daripada tokoh agama, kita buang duri di jalan, hatta kita perolehi pahala. Kalau nak dipersoalkan di sini, mana lebih besar pahalanya? Antara buang duri di jalan dengan buat jalan. Pastikan tuntutan Islam. Maka jalan itu adalah syiar. Kita menggunakan kemudahan. Jalan adalah tuntutan syariat. Hatta kita mendirikan sekolah itu merupakan syiar. Maka ilmu yang kita pelajari di sekolah, hatta sekolah rendah, menengah, universiti, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimat. Maka tuntut ilmu adalah menjadi fardu wajib, merupakan syariat. Hatta kita mendirikan Putrajaya yang kononnya satu ketika dituduhnya kita membazir. Hatta Putrajaya merupakan pusat pentadbiran. Ini merupakan syiar.
untuk menguruskan pemerintahan negara adalah merupakan syariat. Maknanya, segala pengurusan kita dalam pembangunan negara adalah berketepatan dengan tuntutan syiar dan syariat dalam Islam. Ini jelas bahawa UMNO berjuang adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, di zaman yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri telah mengisytiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Ini jelas dan tepat pandangan ulama muktabar. Bahawa ulama muktabar telah menggariskan seperti mana Syekh Muhammad Abu Zuhrah telah mengatakan bahawa negara Islam merupakan sebuah negara yang dipimpin, ditakbir, diperintah oleh umat Islam. Kekuatan pertahanan di tangan umat Islam. Maka wajib negara ini dipertahankan sebagai sebuah negara Islam. Ini terbukti kepada kita bahawa jawatan-jawatan penting di tangan umat Islam, kekuatan pertahanannya juga ada di tangan umat Islam. Maka berketepatan seperti dijelaskan tadi, bahawa pendapat Syekh Muhammad Abu Zuhrah dengan apa yang dilaksanakan dalam negara kita, Malaysia, adalah jelas bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Begitu juga pendapat daripada Imam Ahmad Asyabani, Hasan Asyabani. Asyabani telah mengatakan bahawa kepimpinan di tangan umat Islam dan rakyat hidup aman damai di dalamnya. Maka di sini kita tidak perlu nafikan bahawa negara kita di bawah kepimpinan UMNO, hatta di bawah kepimpinan Islam yang menerajui kerajaan pada jawatan-jawatan yang penting, telah menyelamatkan negara dalam keadaan aman damai. Hatta hidup rakyat sejahtera. Hatta kita mendapat sanjungan daripada negara-negara dunia luar mengatakan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang negara Islam contoh. Diakui oleh ulama-ulama luar negara daripada negara-negara Mesir. Mengatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh. Kalau kita melihat daripada pandangan Imam Asy-Syafi'i sendiri, bahawa Imam Asy-Syafi'i telah menggariskan daripada awal bahawa sebuah negara Islam ialah sebuah negara walaupun pernah dijajah. Tak akan hilang fiqh Islam dalam sebuah negara itu. Maka menjadi tanggungjawab penduduknya yang terdiri daripada kita orang Islam untuk memerdekakan negara. Ini jelas bahawa negara kita sebagai sebuah negara Islam walaupun 446 tahun dijajah, akhirnya hasil daripada perjuangan UMNO, hasil daripada semangat perjuangan kita, akhirnya kita dapat memerdekakan negara. Berketepatanlah disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni kita memerdekakan negara ini adalah atas tuntunan Islam dan Malaysia tetap diperakui sebagai sebuah negara Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai pengisian dalam sebuah negara Islam yang di bawah kepimpinan UMNO, khususnya pemimpin-pemimpin UMNO, maka pengisian pentingnya ialah pendekatan. Bagaimana pendekatan pengisian sebagai sebuah negara Islam apabila di bawah pemerintahan Perdana Menteri baru yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, maka telah melaksanakan satu pendekatan, yakni Islam Hadari. Jadi Islam Hadari ini merupakan sebagai satu pendekatan yang nak membawa umat Islam di dalamnya supaya dapat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat yang dapat memajukan ketamadunan, yakni membezakan tamadun dunia lahiriah dengan tamadun rohaniah. Jadi tamadun lahiriah dan tamadun rohaniah mesti diperseimbangkan. Yang menimbulkan masalah di kalangan kita apabila kita meletakkan tamadun lahiriah ini diutamakan tanpa kita mengenepikan soal tamadun rohaniah, maka di sinilah timbulnya berbagai-bagai gejala dalam negara. Maka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri telah menekankan bahawa modal insan, yakni untuk membawa umat Islam ini menghayati sebenarnya Islam. Bahawa modal insan ini ialah nak membawa umat Islam kepada kefahaman Islam. Nak membawa umat Islam kembali kepada pegangan Islam yang sebenar berteraskan Al-Quran dan hadis. Maka di sini jelas kepada kita bahawa hadari, yakni hadirkan segala kebaikan, sifat-sifat mahmudah di dalam amalan diri seorang manusia. Ini merupakan modal kita.
Kalau sekiranya kita hilang segala-galanya, yakni segala kebaikan mahmudah dalam diri umat manusia Islam, maka mungkin kita akan ketinggalan. Kita hanya berjaya di sudut lahiriah, tetapi akhirnya kita gagal dari sudut rohani. Sebab itulah negara kita dilanda dengan berbagai-bagai gejala. Gejala sosial, keruntuhan akhlak dan sebagainya. Jadi modal insan merupakan sebagai pengisian kepada umat Islam. Bagi semua lapisan masyarakat. Hatta daripada pegawai kerajaan. Hatta daripada kepimpinan negara. Hatta penduduk dan rakyat. Generasi muda, generasi tua. Maka modal insan ini adalah sebagai pembimbing jalan kepada kejayaan umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang nak dihadirkan dalam kita ialah kesempurnaan hidup. Nak dihadirkan kepada kita ialah ilmu pengetahuan. Nak dihadirkan kepada kita ialah hidup secara berkualiti. Nak dihadirkan kepada kita ialah kejayaan umat Islam itu sendiri yang boleh menyaingi yang bukan Islam. Mudah-mudahan insya-Allah pandangan penjelasan secara sebarengkas mengenai perjuangan UMNO merupakan ibadah berlandaskan Al-Quran dan hadis dapat dihayati, dapat difikirkan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah dapat memberi kejayaan kepada kita, dapat memajukan negara, dapat memajukan negara pada masa akan datang, hatta kita terus hidup berjuang dengan kekuatan mengharap pertolongan Allah ke atas kita. Cabaran yang kita hadapi ini apabila saya banyak berceramah, bukan sahaja kawasan UMNO, hatta di kubu-kubu PAS. Sebab bila saya merasa mendedah PAS ni, yang dia takut pendedahan. Benda tu sebenarnya mereka sembunyi. Kebenaran tu. Bila mereka sembunyi, bila saya mengkaji dan saya jumpa punca, saya cuba nak mendedahkan segala pembohongan dia. Jadi seolah-olah buka pekung dia, itu sebab timbul kemarahan. Saya baca dalam satu sejarah mengisahkan seorang ulama mutabar, Humad bin Abu Salamah. Jadi benda ni kita boleh ambil satu pengajaran atas beban keyakinan. Humad Abu Salamah ni seorang ulama. Masa tu Amir Basrah ni seorang Amir Basrah yang cukup bengih. Dan satu hari kerja umat seorang ulama ni, dia telah mendakwah sekumpulan perempuan pelacur. Sehingga perempuan pelacur tu telah menjadi Islam. Hatta bulan Ramadan, puasa Ramadan, bila sampai semayang sunat Aidil Fitri, dia bawa sekumpulan wanita tu tadi semayang sunat Aidil Fitri. Terjumpa dengan Amir Basrah. Kemudian bila jumpa Amir Basrah mengenali wanita-wanita ni adalah wanita-wanita yang digambarkan buruk. Dia kata, tahukah kamu ya Humad bahawa wanita yang kamu bawa ni adalah perempuan pelacur yang nak dihukum mengikut Islam dengan hukuman. Dia kata dia bukan hakim nak hukum mereka. Tahukah bahawa wanita ni amalannya tak diterima oleh Allah atas sebab perbuatan mereka. Dia kata dia bukan Tuhan untuk menghukum mereka. Melainkan kata Humad, aku sebagai seorang ulama, aku bawa keluarkan mereka ini atas tugas aku. Yang itu menyuruh kebaikan dan aku cegah segala kemungkaran. Jadi bila mana berbalah dengan Humad ini, akhirnya Amir Basrah marah. Ini pengajaran yang saya ambil. Bila Amir Basrah marah, dia tinggalkan Humad. 2-3 hari, dia panggil balik Humad. Dia jadi rahsia dalam diri dia, kenapa Humad ni seorang yang berani sedangkan orang lain tak berani? Maka dia tanya Humad, kenapa kamu begitu berani pada aku ya Humad sedangkan orang lain tak? Dia kata kalau ilmu itu daripada Allah, demi Allah seorang manusia takkan takut dengan manusia. Tapi kalau ilmu tu kerana manusia, sampai bila pun manusia akan takut dengan manusia. Inilah pegangan saya. Sebab apa yang saya bercakap ini adalah, kalau ilmu tu kerana Allah, demi Allah saya tak akan takut dengan manusia. Kalau ilmu tu kerana manusia, dan manusia akan takut dengan manusia. Inilah menjadi satu dorongan semangat kepada saya bahawa saya tak gentar kalau berlaku apa-apa juga cabaran seperti yang saya katakan tadi. Saya tetap dengan perjuangan saya. Sebab tu saya teruskan sampai sekarang. Akhirnya mereka kesedaran. Sebab tu saya tengok pada hari ni, kalau katalah penjemaah UMNO, pendekatan dalam bidang agama, kupas segala isu dengan buat research yang detail macam ni, saya rasa saya yakin bahawa UMNO akan dapat sambutan lebih hebat. Kerana keyakinan itu ada terletak kepada penyampaian kita, penjelasan kita. Tapi oleh kerana kita tak mendekatkan diri kita dengan bidang agama, penjelasan yang sebenar, jadi orang menganggap kata UMNO ni sebagai satu pertubuhan politik untuk menyelamatkan orang Melayu. Tetapi nak relate dengan agama tak ada. Sebab itulah minat
Fizikal je. Padahal satu jihad yang cukup hebat. Padahal satu ibadah di sisi Allah yang cukup hebat. Kerana kita menyelamatkan satu bangsa, satu negara, hubbul watal minal iman. Menyelamatkan negara ni kata para ulama sebagai satu, sebagai benda iman kita. Tapi kita tak nampak benda tu. Ini masalah dengan kita orang UMNO. Kalau UMNO tampil di kalangan orang agama ni, kadang-kadang tak berani nak sentuh soal PAS. Tak berani nak sebut perkataan PAS. Sebab tu saya yang paling kontroversi di samping kenangan manis. Dan saya juga satu kenangan manis. Tentang saya biasa dicabar muzakarah. Secara terbuka bukan secara tertutup. Tentang masalah hudud. Di negeri Kedah. Dua ulama PAS, saya seorang je. Depan audien yang begitu ramai. Ini satu kenangan manis saya dalam satu peristiwa muzakarah. Tahun 2004, pada 11 bulan 4 tahun 2004. Saya masih ingat itu detik sejarah bagi saya. Kerana peristiwa dia bermula begini. Di satu masjid di ujung Ketun. Seorang ustaz PAS mengajar. Bila mengajar, dia duk bunyi tentang siapa yang tolak hukum Allah ini kafir. Dengan tak dijelaskan. Dengan baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Bahawa siapa yang tidak berhukum kepada Allah maka kafir, zalim, fasik dan sebagainya. Jadi ucapan dia tu, ajaran dia tu, tazkirah dia tadi, dia menjurus kepada pihak kita. Berkebetulan terdengar pada pengurusi JKK orang kuat UMNO kita. 5 minit sebelum pada tu dia capai mic, dia tanya, ustaz yang bercakap dah hukum tu tadi ustaz baca dah lagi Anaiman Hudud PAS? Dia kata tak lagi. Maka ditujunya kepada orang PAS yang lain, maka semua tak baca lagi. Jadi maknanya saya didapati bahawa orang PAS dia tak baca Anaiman Hudud yang dikeluarkan oleh pihak PAS, tapi dia mempermainkan soal hukum Allah yang sebenar. Dituduhnya konon kita tolak hukum Allah. Tapi hukum kanun syariah 2 Kelantan 1993 dia tak baca. Draft hudud PAS Terengganu 2002 dia tak baca. Akhirnya dituduhnya kita tolak hukum Allah. Tapi bagi saya mengkaji kedua-dua enactment itu. Bila saya kaji kedua-dua enactment tu, hatta saya muzakarah, mai ke UMNO Malaysia, jumpa dengan Datuk Ghazali Haji Ahmad, jumpa ramailah penceramah-penceramah UMNO yang berbawa dalam bab agama, kami muzakarah. Bila muzakarah, didapati banyak kesilapan-kesilapan, masuk Datuk Zainal Abidin, Datuk Zainal lah, Zainal Sarkom. Jadi Zainal Abidin Sarkom, kami muzakarah mencari satu ni. Jadi bila mana depa tak baca, bila dicabarnya benda yang macam tu, timbullah kontroversi sikit dalam masjid tu. Kemudian pengurusi JKK ni nak selesai dengan mereka, dia kata lah macam ni. Pihak apa carilah siapa yang boleh jelas sebenar, bagi pihak dia nak cari. Dan kita bukan nak cari Allah menang, kita nak cari kebenaran. Sebenarkah UMNO ni tolak hukum hudud? Maka masa tu dia ternampak saya ni lah orang yang akan ditengahkan untuk nak berdebat dengan puak tu. Jadi saya pun pi saya tak tahu mereka ni siapa dan mereka tak tahu pihak UMNO ni siapa. Kemudian diberinya kepada saya, di dewan tu penuh, di luar tu penuh. Kemudian kami dinasihatkan oleh polis tak boleh buat poster. Tapi kami maklum dengan pejabat agama. Itu kenangan manis saya. Yang pertama, dalam soal isu debat terbuka ni. Kemudian, saya banyaklah mempersoalkan kesilapan-kesilapan dalam enactment hudud PAS 1963 di Kelantan dan juga di Terengganu. Kerana di dalam tu, disebutnya mukallaf maknanya seseorang yang mencapai umur 18 tahun dan sempurna akal. Bila sebut 18 tahun dan sempurna akal ni, kalau kita kaji dalam sirah, ilmu fiqah, hukum fiqah, bahawa 18 tahun tu dah tak betul. Sedangkan fiqah kata lelaki yang bermimpi, yang berusia 15 tahun, hatta wanita 9-12 tahun yang datang haid, maka mukallaf. Kalau kita buka dalam kitab Al-Um, jilid 1 Imam Syafi'i, tentang satu sirah. Bagaimana Ibn Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak bersama kamu dalam perang jihad Uhud. Nabi tanya Ibn Umar, berapa umur kamu? Dia kata 14 tahun. Kamu belum mukallaf. Terang-terang Nabi kata. Bila datang umur 15 tahun, ya Rasulullah, aku nak bersama dalam perang dengan kamu bersama dalam perang Badar, perang jihad. Berapa umur kamu? Ya Ibn Umar 15 tahun. Kamu dah mukallaf. Jadi persoalan saya kepada mereka, kalau 18 tahun mukallaf, tafsiran mana? Nas mana?
Sedangkan dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i dan kita Al-Um sirah Rasulullah mengatakan 15 tahun. Ada tak nas lain yang boleh menafikan 15 tahun sebutan Nabi dan kita nak guna pakai 18 tahun? Tak boleh jawab. Orang lain dah mula ni dah. Tak boleh jawab. Lepas pada tu, saya bangkit tentang enactment 56 perkara 1, enactment 56 perkara 2. 56.1, dia kata orang Islam dikenakan hudud, yang bukan Islam boleh memilih. Sedangkan bila kita rujuk dalam kitab hudud yang sebenarnya, hudud ni dia tak kira sama Islam atau bukan Islam, asalkan manusia. Tapi kenapa dibahagikan antara Islam kena hudud, yang bukan Islam tak kena hudud? Di sini menampakkan bahawa kerana nak ambil hati bukan Islam, di segi politik. Nak menambah hati yang bukan Islam, seolah takut orang Islam takut dengarkan hukum hudud. Maka hukum ini telah mula dipindah. Itu saya persoal. Dengan saya berpandu daripada kitab hudud yang sebenar. Sedangkan hukum hudud kena pada setiap manusia. Sedangkan dua kata Al-Quran, dua kata hadis, dua kata ijma' ulama', satu kata Al-Quran, dua kata hadis. Dalam satu kitab tu mengatakan bahawa hudud ni kena pada semua pihak. Tapi dia kata hanya untuk golongan ni. Ni nampak dah. Begitu juga bila saya petikaikan tentang soal kehakiman. Dalam enactment 68 di Kelantan, enactment 70 di Terengganu, tak silap saya. Dia kata hakim Mahkamah Agung Tinggi Melayu Borneo boleh jadi hakim Mahkamah Hudud. Sedangkan bila atau dia sebut tu qadhi-qadhi. Itu saya tak bersoal. Soal qadhi ahli-ahli agama saya tak bersoal. Tapi pasal apa disebutnya hakim Mahkamah Agung Borneo Melayu, saya kata. Sedangkan di mana maqasid syariah yang sebenar tentang syarat jadi hakim? Itu saya bersoal. Pasal apa kita pergi ambil sedangkan hakim Mahkamah Agung Borneo ni ada hakim yang bukan Islam. Ada hakim yang wanita. Sedangkan dalam maqasid syariah, 15 perkara, seorang tu Islam tak boleh kafir. Seorang tu lelaki tak boleh perempuan. Seorang tu cukup umur, maksudnya balik, mukallaf, tak boleh kanak-kanak. Seorang tu sepenuh akal, tak boleh gila. Seorang tu tahu membaca, tahu menulis. Seorang tu yang tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil. Seorang tu yang tak tidur dalam masa percaraan. Jadi maknanya, pasal apa maqasid syariah 15 perkara ni kita tak ambil dan dimuatkan? Untuk menjadikan ini sebagai hukum Islam. Syarat jadi hakim. Kenapa diketepikan sedangkan kami ambil hakim ni? Kerana berdasarkan pada keadaan semasa. Jadi seolah-olah hukum Allah ni telah dipindah. Jadi daripada situ saya debat tentang soal-soal tu. Jadi saya buat satu kesimpulan yang mudah. Saya kata sebenarnya antara dua enactment yang diperkenalkan oleh pihak pucuk pimpinan PAS yang bergelar ulama' ni kepada pihak kerajaan bukan tujuan untuk diterima. Sebenarnya benda yang dibuat tu dengan sengaja. Benda tu dibuat kesilapan. Bila buat kesilapan, diberinya kepada pihak kerajaan, khusus Dr. Mahathir, yang diteliti oleh para ulama', pasti kesilapan itu akan termungkir. Bila salah, pasti akan ditolak. Maknanya dia buat tu bukan tujuan untuk terima. Tujuan dia buat tu untuk ditolak. Bila ditolak, ibarat kata pucuk dicipta ular mendatang. Orang mengantuk, dia suruh dia bantal. Memang hasrat niat nawa itu dia buat tu supaya ditolak. Bila ditolak, dijadikan isu modal politik. UMNO tolak hudud, Mahathir tolak hudud, KP UMNO, KP Mahathir. Sekali lagi memperalatkan ayat wahbal lam yakun mimma Allah faulaka kafirun zalimun fasiqun. Siapa tak percaya dia bercakap soal Al-Quran? Masa itulah perpecahan yang berlaku dalam Islam atas sebab hukum hudud ni. Tapi saya buat kesimpulan bahawa manusia jenis ni Allah ada cerita dalam Al-Quran. Kita ambil pasti. Sebab itu saya kata saya mengkaji. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Tuhan cerita auzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maksudnya celaka besarlah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Hari ni siapa buat kitab ni? Ada tangan-tangan mereka. Tangan-tangan siapa? Ulama'-ulama' PAS. Akhirnya apa yang didakwa oleh mereka? Summa yaquluna hadza min 'indillah. Dia kata ni dah daripada Allah. Siapa tak percaya sedang yang buat tu ulama'. Sanggup dia buat dengan kitab direka cipta oleh mereka. Dia kata summa yaquluna hadza min 'indillah. Dia kata ni daripada Allah. Apa tujuan? Liyastaru bihi samanan qalila. Kerana nak untung yang sedikit hasil kerja buat mereka itu. Apa mereka nak untung? Nak pengaruhi rakyat, nak penyokong, nak mengundi, nak menang pilihan raya, nak jadi wakil rakyat, nak jadi menteri besar, nak tawan satu negeri, nak kuasai kekayaan, hubud dunia.
Maka Allah cerita liyastaru bihi samanan qalila. Tepat pada orang ni. Fawailul lahum mimma katabat aidihim. Kata Allah, celaka besarlah kerja tangan mereka itu. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka Tuhan kata sia-sia. Maka aku nak baca dalam tafsir, wail yang 3 kali Tuhan catatkan fawailul. Wail tu neraka wail lah bagi mereka yang buat kerja tu. Jadi saya perjelaskan benda-benda tu akhir sekali dalam muzakarah saya, dalam perdebatan saya. Dia tak menjawab, akhirnya dia menghina peribadi saya. Saya orang tak mengaji, saya orang tak mengaji tinggi, saya tak itu. Saya 4 tahun mengaji di Musim Melayu, bab hudud di rumah saya kitab, dalam pokok kereta saya ada kitab. Tapi hak saya dia tak jawab. Tapi dapat simpati daripada orang UMNO lain. Dia kata itu nasib baik dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, makna kata lari awal dia gambar. Itu cara dia tak mengaji. Hatta sekupah Al-Quran, sekupah hadis, sekupah apa ke semua. Yang dia satu Al-Quran tak keluar, satu hadis tak keluar, dia duduk bangga kata rumah dia kitab penuh lah, kereta dia ada kitab, ni depan saya ada kitab. Tapi satu dia tak jawab soalan saya. Dan akhir sekali bila